Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni hadis yang terakhir, yang ke-40. Jadi saya duk cadang bulan depan kalau muat panjang kita sambung ni. Saya akan buat dalam bentuk tazkirah tapi ada tajuk. Tiap bulan saya main dengan tajuk lain. Kita akan combine ayat Quran hadis, ayat Quran hadis. Boleh? Kalau beli buku pun tengok tak ramai yang beli, ada apa canggung kan? Buat berat kereta aku buat hampa tak beli pun kan? Lain yang pakai lenggak salah kan? Paling tidak pun pakai pegang Quran. Bila saya sebut surah sekian, ayat sekian, cari ataupun scroll kan? Itu cerita dia. Jadi kiap-kiap buat macam itulah. Kita namakan kuliah maghrib, tafsir dan hadis. Sebab tuan-tuan bertahun saya bila berdalil, hujah saya sandaran ada Al-Quran, ada hadis. Ada hadis, ada Al-Quran. Baik, hadis yang terakhir. Di antara berdosa, kita berdosa atau mengundang bala mengintip dan mencari kesalahan orang lain. Tapi jangan duk faham ni sampai tak boleh nak cakap apa pula. Dah. Sekali lagi kita dengar, saya tanda dah. Ada kitab ni di sini rupanya. Lah tak ada dalam pasaran lah kitab ni. Tafsir H. Zainuddin Hamidi. Baik. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man istama'a ila hadithi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udunihil anuku yaumal qiyamah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencuri dengar kata-kata satu kaum sedang mereka tidak menyukainya atau mereka lari daripadanya, dituangkan dalam telinganya besi panas yang dicairkan pada hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Mari kita dengar uraiannya. Mengintip dan mencuri dengar cerita orang lain adalah dilarang di dalam Islam. Yang ni yang syok ni kan? Hari ni istilah dia dapat istilah baru, membawang. Pak Ji tahu membawang, Pak Ji? Kan? Pakai dia orang perempuan ni, kerja orang perempuan. Tapi bukan Sungai Dua lah, Sungai Tani. Sungai Dua sama ya. Geng membawang. Kan? Itu yang banyak macam cerita, macam-macam cerita. Baik, kerana mungkin sesuatu perkara itu tidak ingin didedahkan kepada khalayak umum dengan sebab-sebab tertentu. Tapi jangan lupa faham ni ya. Saya bagi dalil Quran. Boleh kita mendedahkan kepada umum, boleh. Kalau tidak, tak selesai masalah. Apatah lagi bila kita kaitkan dengan pemerintahan. Pemerintah yang zalim, kita dah buat warna, tak mau cerita jenuh, bila nak selesai masalah kan? Tapi tak boleh fitnah. Itu kena faham. Cakap ada sandaran. Kerana mungkin sesuatu perkara itu tidak ingin didedahkan kepada khalayak umum dengan sebab-sebab tertentu. Atau untuk menutup keaiban dan kelemahan mereka. Macam ni lah isu panas dalam negara kita, daging import kotak kan? Bila ditanya kerajaan tak dedah kan? Mungkin di antaranya nak menutup keaiban.
Dan kelemahan macam itulah. Waktu saya dari dulu duk abang tak usah duk mencegah darah daging kotak. Bau pun satu macam. Memang tak sedap lah. Cuma kalau orang yang pandai masak, kita tak sangka kata itu daging kotak. Macam mana? Dia rebus dulu. Dia rebus, dia buang ayak. Baik buang ayak, mau dia masak lain. Itu memang tak bau. Kalau dia tak rebus dulu, Allah, bau dalam mulut, bau tu kita tahu dah daging kotak. Lagi apa? Kangaroo lah, babi lah, semua dah. Haram pokok ni kan. Kalau dia buat kerja tu, hampa tanggungjawab tak? 40 tahun dah duk buat kerja tu, ya. Sebab tu kita ni nak cari rezeki pun biarlah secara halal. Wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyibah. Al-Maidah 88. Nah, Allah sebut, dan makanlah kamu, kata Allah, yakni rezeki yang kami rezekikan kepada kamu, yakni yang halal lagi elok. Allah suruh Nabi dalam surah Al-Mu'min, surah ke-23 ayat 51, Al-Mu'minun. Ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibat wa'malu salihah. Ni dalil paling lah. Pasal apa kita kena makan benda halal? Ni ayat ni turun di bulan Ramadan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanlah kamu makanan yang baik-baik dan beramallah kamu dengan amal soleh. Apa dia maksud dia, muslimat? Bila kita makan benda yang baik, halal, bersih, suci, tukang masak ataupun semayang, contohlah, mudah bagi kita nak beramal. Tapi kalau kita makan benda haram, benda syubhah, tambah jenis daging kotak tu pula, tu yang balok liat tu. Nak pegang Quran pun tak boleh pi baca, baru 3 baris menguat 30 kali lah. Tu nak bangun malam lagi susah. Kalau bangun malam pun merah kencing lah. Kan? Nak tahajud tak boleh pi mengeliat, ya Allah letih lah. Punca makanan tu dalil dia. Surah ke-23 ayat 51 Al-Mu'minun. Ada ustaz ayat tu? Ustaz duk cek. Kan? Lepas ni kita buat kuliah Maghrib ada tajuk. Saya duk ada dekat 100 tajuk. 100 tajuk tu berapa tahun nak habis? Kan? Nah, tambah satu tajuk pula kadang-kadang dia meleret, tak ada nak habis, sambung bulan depan lah. Ni, buku ni bukan tebal pun, 92 muka surat, 4 tahun baru habis. Punya pandai ajak ambil tahap tu lah. Kan? Nak kata apa lagi, pandai ajak lah. 90 muka surat 4 tahun. 4 try ajak tu, ingat tiap malam pun baca laju 3 bulan clear. Tu cerita dia. Jadi maknanya apa yang kita makan, yang kita minum, termasuk pendapatan kita. Punca pendapatan yang kita bawa balik ke rumah ni, dia ada kaitan dengan amalan. Dia jadi susah nak beramal sekiranya pendapatan tu tak bersih, ataupun makanan yang kita makan tu sendiri, kesamaran dan sebagainya. Baik. Dia kata lagi di sini, mencari dan membongkar urusan orang lain walaupun ianya berbentuk kesalahan peribadi adalah pengundang bala Allah. Ini dalam soal lain. Macam dia dedah apa nama yang dia buat ke daging kotak tu elok lah. Kena dedah lah tuan-tuan. Kalau tak dedah kita nak makan benda tak elok. Kadang-kadang kita nak pergi makan kenduri kan, nak tanya orang, ni daging kotak ke daging fresh lah? Dia kata daging babi ni. Orang tak makan terus senang. Jawab tu kan senang. Jadi payah tuan-tuan. Kita ni memang tak makan lah. Tapi saya tu selama 11 tahun ni, ingat-ingat saya baru sekali saja tukang masak beli daging kotak tu pun saya marah. Siapa ambil beli daging kotak? Dia kata hari ni memang gila daging, tak ada fresh mana. Tak mau lain kali jangan belilah. Kali tu lah 11 tahun lah. Dan memang mahal. Kilo sampai RM34 daging kotak apa dia? Tak makan ke? Boleh warung Kemungkinan mengintip dan membongkar keburukan orang pada zaman ini dimudahkan lagi dengan
kepelbagaian peralatan dan kecanggihan teknologi. Hari ini ada CCTV. Kadang-kadang tuan-tuan pen lah, rupanya dia kamera, dia boleh rakam. Canggih malam. Dia kata kamera perakam yang sangat kecil yang boleh disembunyikan di sudut tertentu ruangan media sosial yang menjadi medan terpantas menyebar segala bentuk rakaman tersebut. Sebab tu zaman lah pemimpin tak boleh nak kencing rakyat dah. Pasal apa? Ni mendatang ni duduk dalam poket ni. Apa yang berlaku terus masuk, apa yang berlaku terus masuk. Tu dia. Dulu boleh lah ustaz. Harap TV radio kan surat abang. Dia berapa ribu kali kencing kita tak tahu. Kali ni tak boleh. Itu yang lepas terterak. Pemimpin-pemimpin kerajaan-kerajaan yang tidak menunaikan tanggungjawab sebaik mungkin pasti jatuh. Zamanlah zaman canggih, teknologi canggih, rakyat dapat maklumat direct. On the spot boleh tahunya apa yang berlaku. Hebatlah Pak Haji itu cerita dia. Baik. Kamera perakam yang sangat kecil yang boleh disembunyikan di sudut tertentu ruangan media sosial yang menjadi medan terpantas menyebar segala bentuk rakaman tersebut. Lah ni ada Facebook kan. Orang tak melalui kitab Facebook, kitab WhatsApp, banyak kitab lah ni. Kitab Ibnu Katsir mana ada macam tu. Kitab Facebook ni ada keluar gambar pun dah accident. Ni bagian. Allahu Akbar. Dia kata apa? Bila? Baru 3 jam yang lalu semua keluar. Tu dia. Kita Google keluar tu Masya Allah. Nak tahu siapa dia ni apa profession dia, apa kerja dia, Google lah, type nama Syahrir Long, keluar. Dia tu pendakwah terkenal di seluruh negara. Aku nama hampa tak ada. Kalau Google memang tak ada duduk sembang kemat lah. Nama aku ada. Kadang-kadang saja agak tiap tangan kan, Rahim nak tengok nama aku ada tak, type Syahrir Long, keluar. Siapa dia, latar belakang dia semua, kemat aku ni. Baik. Tu zaman lah nak tahu apa pun, apa maklumat orang-orang dulu yang dah mati pun, orang yang terkenal semua boleh punya, hebat. Dan dia kata lagi dan kegilaan manusia hari ini untuk terlalu mengambil tentang hal orang lain akhirnya menjadikan seburuk-buruk keaiban yang dilakukan secara tersembunyi ditonton secara meluas. Ini tak boleh lah. Kita duk intip orang kerana nak memburuk-burukkan. Soal peribadi dia tu lantak habis tapi kalau ada kaitan dengan rakyat, dengan masyarakat umumnya, yang ni boleh kerana kita nak selamatkan masyarakat, nak selamatkan negara, yang tu boleh. Tapi kerana kita nak berjatuh macam daripada buat cerita liwat lah kan, itu tak betul. Itu tak betul. Itu semata-mata perancangan jahat politik. Dia pun nak berjatuh sipulan-sipulan buat cerita. Ingat drama ada siri pertama kedua, liwat pun ada. Ni sampai 4 siri ni. Hak 3 dah hampir dah buat dah. Statutory declaration. Ada yang keempat pun dah. Tunggu nak bercara lah kot. Cara ni tak betul. Kita ni dah, kita tak suka kat orang tu, kita lawan cara gentleman. Tak usah kita fitnah. Sebab tu saya ulang sekali lagi tuan-tuan, cerita liwat siapa sekalipun kita jangan terima. Sebab wallazina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Jawapan dalam Quran Allah ajak kita. Ajak apa? Dalam surah An-Nur ayat 4. Orang yang mendakwa atau menuduh seseorang itu berzina atau penliwat kena bawa 4 saksi. Boleh faham? Ni duk kata macam-macam. Tok lebay ni, depa kalau benda nak kena kepala depa cari jawapan. Nak pelepas diri. Kita nak habaq kat hampa lah. Tok lebay ni ikut Quran hadis. Baik, saya buat contoh. Nak bagi tonton faham malam ni. Lepas ni jangan duk pening kepala dah. Contoh pas kerjasama dengan DAP dulu. Macam mana boleh kerjasama? Quran ajak macam tu. Mana dari Quran?
Surah ke-8 Al-Anfal ayat 61, wa in janahu lisalmi fajnah laha. Dan sekiranya musuh sudi untuk berdamai, maka berdamailah dengan mereka. Faham tak ni? Kemudian kita pun buat perjanjian dengan DAP. Tahu DAP? Duk atas pagar kan? Buat perjanjian dengan DAP tahun 2008 sampai 2018, hampir 10 tahun. Perjanjian yang dalam bahasa Arab disebut tahaluf siasi, dalam bahasa Inggeris political collaboration, dalam bahasa Melayu kerjasama politik. Tiba-tiba 10 tahun kemudian kita tolak DAP, putus hubungan, tak ada lagi dah kerjasama politik. Pasal apa ni? Tok lebay ni lah. Tuhan ajak hangpa reti lah ni. Surah ke-8 surah Al-Anfal Ustaz ayat 58. Bila kita buat perjanjian, musuh mengkhianati perjanjian tersebut, maka Allah ajak kita tolak musuh tu, jangan duk berkawan dah. Bukan tok lebay ni pandai duk cari hujah nak berlepas diri. Ada Ustaz, wa imma takhafanna min qaumin. Ada. Ada Ustaz tengok, saya tak payah tengok. Kan? Surah ke-8 ayat 58 Al-Anfal. Allah suruh kembalikan perjanjian tersebut, pengkhianatan tersebut kepada mereka secara terang, secara jelas. Boleh faham? Ibrahim, ni kita jawab lah. Pasal apa dan macam mana kita boleh berkawan dengan DAP? Bukan takat DAP, Yahudi pun boleh, sekiranya mereka mau berdamai. Al-Anfal 61, buat perjanjian. Tiba-tiba mereka mengkhianati perjanjian. Tak bolehlah kawan dengan puak-puak ni. Nah, pasal apa? Ayat 58 kita patah ke belakang sikit. Tadi 61 ni 58. Allah suruh pulangkan semula perjanjian tersebut kerana mereka telah mengkhianati perjanjian yang dibuat. Faham Ustaz? Boleh faham tuan-tuan? Lagi satu, kita boleh dibenarkan oleh Islam berkawan dengan orang bukan Islam. Syarat orang bukan Islam yang tidak memerangi agama kita. Mana dalam Quran? Mumtahanah surah ke-60 ayat 8. Tapi bila dia kacau agama kita, dia usik agama kita, macam ni happy dulu. Dia duk ceramah saya. Ini hulud, hulud. Bukan hudud, hulud. Ini hulud. Saya orang politik tuan-tuan. Saya ceramah dengan Lim Guan Eng buat tu, dengan hak yang speaker Dewan Undangan Negeri Selangor tu, hak pandai cakap Jawa tu kan. Dia pun siapa jemput dia datang main ceramah di Sungai Petani. Dia memang sampai dia duduk sebelah saya. Dia tengok kita pakai macam ni, dia panggil ustaz lah kan. Kalau pakai macam lain, dia panggil baru nak start kan. Dia duduk sebelah saya. Ustaz apa khabar? Ustaz apa nama tu? Nama saya Syahrilung. Ayah, ini orang banyak famous loh. Dia puji aku tinggi melangit. Harem kan. Ayah, dia beritahu kawan-kawannya, ustaz ni memang lah. Malam tu dia ceramah saya. Saya bila ceramah pokok kapit Harbi ni, memang saya cerita tentang hudud. Inilah peluang kita nak bagi mereka faham. Tahun 1999 kalau tak silap, saya ceramah dengan Teresa Kok Jamban. Tahu tak Kok Jamban? Dia duduk belakang. Saya bahas tentang implementation of hudud laws. Aku cakap orang putih malam tu. Main ingat aku cerai kah? Apa dia kata? Habis-habis, terima kasih Ustaz, thank you. Very clear. Dia mengaku very clear. Tiba-tiba bila daripada kuat, agak-agak dah kukuh kan, dia pun mula usik agama kita. Sebab itu Mumtahanah 9 tak bagi kawan. Kena reti, bukan untuk lebih cari alasan nak lepas diri. Quran ni, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Surah ke-16 surah An-Nahli di pertengahan ayat 89. Nak sembang kari apa? Benda ada dalam Quran. Pak Haji, buku ni lah.
Nampak baru buku tu tak pernah buka apa. Nah, lah malam ni lah. Setelah hampir 4 tahun. Lepas ni tak mau beli buku dah. Hampa pekat main tadah telinga sudah, bawa buku catatan. Saya bagi contoh tajuk malam ni, hakikat hidup insan. Apa dia? Mana dari Quran, mana dari hadis. Apa dia? Yang ulama sebut, itu pun jadi dah. Mantap nah. Nah, kalau boleh pekat-pekat dengan Quran. Ataupun scroll yang ada ni, kan? Tuan-tuan besok boleh cekap. Nah. Saya akan habaq surah ke berapa ayat ke berapa. Kalau baca ayat hampa nak cari sakit kan. Ni cerita kita nak habaq tu. Baik. Jadi maknanya bila mereka mengusik agama kita, tak boleh. Tak boleh kawan. Kalau berperang, jangan dengar pula berperang. Duk tengah perang ni. Nah, dia surrender, kena berhenti perang. Dan Islam ajak kita jangan sesekali memulakan peperangan. Kalau berperang pun jangan melampaui batas. Dan Islam ajak. Tu ayat tadi saya baca, ayat 89 surah An-Nahl. Aku bawa turun Quran ni nak ajak hampa semua bidang. Macam mana kita orang Islam tak yakin dengan ajaran kita? Tak boleh ni. Islam nak ajak lah, Quran lah. Tu zaman Nabi yang rosak akidah. Perang pun Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Ustaz, ayat 190. Allah melarang kita jangan memulakan peperangan. Cari sebaik-baiknya jalan penyelesaian, rundingan. Dia tak boleh perang. Dan bila perang, wala ta'tadu, jangan kamu melampaui batas. Macam kapal-kapal Harbi kapiak Yahudi laknatullah, dia bunuh kanak-kanak, tembak habis semua. Kita Islam, kanak-kanak tak boleh bunuh, wanita tak boleh, orang yang sedang beribadah tak boleh. Faham? Maniam duduk dalam kuil, duduk semayang 2 rakaat. Mayang dia lah, semayang apa, hajat, dia pun doa. Hang mai di belakang belasah, tak boleh weh. Bagi dia habis dulu doa. Kan? Lepas tu tanya, mau lawan tak? Anak. Dia cakap India pula. Tak mau. Jangan buat dia. Cuba tengok kafiah Harbi ni. Yahudi laknat Allah, ada jenis tu. Agama kita saja yang sempurna. Sebab tu saya kata, kalau kita mengaku orang Islam, tak yakin dengan Quran hadis, nak jadi apa? Tapi bila kita kata kafiah, ustaz ni mana boleh mengkafirkan orang? Ya Allah. Ciri-ciri kafir tu ada. Siapa ajak ciri-ciri kafir? Mak ni belah mana orang ni? Tanya pun tak mau jawab. Tukar kemah, aku kan percaya lah mak ni. Kan? Tuhan dia ajak. Ciri hamba Allah bertakwa macam ni, kafir macam ni, munafik macam ni. 20 ayat yang pertama dalam suratul Baqarah, Allah cerita tentang 3 golongan. 5 ayat pertama takwa, supaya kita kenal, kan? Hamba yang bertakwa tu macam mana sifatnya. 2 ayat dah kafir, jenis hang abak lah macam mana pun, macam DAP ni lah. Tu pun dia ada hak sayang ke DAP. Dia kata kita tak boleh kata Guan Yin tu kapiak. Pasal apa? Saat ni last minute dia jadi Islam. Kita kata hang pun aku tak boleh kata Islam. Pasal apa? Saat last minute jadi Guan Yin. Marah bingung. Mana boleh kata? Tu hang bengong. Hang tak tengok kitab Riyadhus Salihin Imam Nawawi, kita hukum yang zahir saja. Pada ketika ini, masa ini dia kafir. Setuju bang? Itu cerita dia. Semangat ni pasal hadis dah kitab 4 tahun dah. Itu cerita. Faham Pak Haji? Boleh Pak Haji? Ni kita cerita. Saya cakap insyaAllah ada sandaran. Cakap sembang kari dah insyaAllah. Ni bukan jenis sembang kari. Kita cakap ada sandaran. Kita cakap ada dalil. Kita hukum yang zahir sahaja. Soal batin tu dia dengan Allah. Tiada. Tu cerita dia. Orang kata apa nama? Mendiang Michael Jackson tu Islam masa mati. Siapa tahu dia Islam? Kalau betul dalam hati dia Islam, itu dia dengan Allah. Hak zahir kapiak.
Tanam cara kapiak lah. Kalau dia betul Islam, bahagialah dia dengan Allah. Dia tak? Kita ikut yang Zuhair saja. Aduh, sampai Zuhair kapiak, tak dia kata kapiak, payah macam tu. Kan? Siapa sayang sungguh kat popok tu. Nah. Baik, tak lari tajuk memang tak lari tajuk. Nah, baik. Tu jenis ni tak boleh dia habaq ni. Lepas tu dia kata mengambil tentang hal orang lain akhirnya menjadikan seburuk-buruk keaiban yang dilakukan secara tersembunyi ditonton secara meluas. Keluar tu lah macam video liwat lah. Video liwat kan. Lepas tu Azmin Ali pula kena. Kan? Tu dia. Lagi tak ada undang-undang Islam ni, tak tahulah tuan-tuan. Fitnah berleluasa. Cuma kita renung, apa pula kalau kata orang pula fitnah kita macam tu, malu tak? Kan? Anak cucu kita nak pergi sekolah pun malu Pak Cik. Awak tuan hang teruk orang ni, awak. Tu aku tengok video. Aduh, kan? Video tu pula boleh diedit pula. Macam-macam. Tu terlalu canggih. Tapi ini mengundang bala. Untuk Zadok buat kerja ni. Kita berkawan gentleman. Jangan duk fitnah, kita lawan melalui pilihan raya. Cerita ni. Ada juga di Malaysia ni tak mau pilihan raya. Aku tak mau sebut lah pok-pok ni. Macam lah hampa tu berani sangat. Saya bila saya tanya, dia tak boleh jawab. Saya tanya ni, ustaz enta yang enta duk ikut ni, ustaz yang duk bakat semangat suruh berperang ni, ustaz enta berani tak khutbah Jumaat macam ana khutbah pada hari ni? Masa tu di Selangor, tak mau abang di mana. Dia senyap. Saya kata kalau nak atas mimbar pun tak berani nak kata kerajaan zalim, terus duk sembang nak berperang. Pasal apa? Pernah tengok peluru? Pernah lah kan? Tapi ada tembak suruh tengok. Try lah tengok, nak tengok berani ke tak? Dulu macam tu juga ada seorang tu marah dia. Habis-habis. Lepas tu dia tak main dah kuliah di Kuala Lumpur. Ustaz ni melemahkan semangat orang nak berperang. Saya kata macam tu, saudara sembang kari lah. Kan? Kita tak pernah perang, senapang pun tak boleh guna berarti. Guna senapang. Pistol ayak nanti, pistol ayak. Kan? Gila apa hang ti guna M16. Ngerti nak tarik ni bom. Kita tak pernah duk buat benda tu, nak main sembang kari semangat nak ajak perang. Tiba-tiba main seorang Allah ni, dia kata ana setuju dengan pandangan ustaz. Apa dia? Kalau kita tak pernah perang tu duk sembang kari, dia kata. Kau tu kantoi pasal ada orang sokong saya. Tuan-tuan, kawan yang sokong saya tu mati syahid dah tuan-tuan di Syria. Sebab rupanya dia memang pernah perang. Tu dia kata kalau tak pernah tengok peluru bom tersadut sembang. Tuan-tuan tahu siapa dia? Bekas pensyarah, orang cukup jenius, UiTM nya. Dia pernah kena ISA 5 tahun. Saya tanya, entah kena ISA pasal apa? Tak ada apa saja, lepas syok bobo orang dalam tu. Ni baru saya nak cerita. Kalau aku cerita dulu dengan aku nak tangkap. Dia SMS kat saya, ustaz kalau ada siapa-siapa nak sumbang untuk perjuangan Islam, boleh kontak saya. Lepas tu 3 bulan tuan-tuan, saya tengok dia tak mai kuliah subuh saya. Pergi mana kawan ni? Tuan-tuan, dia bagi kahwin anak sulung dia, dia dapat menantu, dia bersalam dengan anak isteri semua, puan minta maaf, dia pergi ke Syria. Kan? Dia kena tembak, dia syahid tuan-tuan. Terus ada sembang kari lah. Kalau khutbah pun tak berani kata kerajaan zalim, terus ada sembang nak perang. Kan? Hak berani sebut tu pun belum tentu lagi. Kan? Dia mungkin berani cakap kan, tengok peluru terkencing. Bukan aku, hampa lah. Kan? Tu cerita dia, duk sembang nak perang. Pok-pok ni tuan-tuan, ngalah nak sebut lah. Mai jumpa saya tak setuju. Tak mana tak setuju? Kita tak boleh masuk bidang politik. Itu tak syar'i. Saya kata, hang mengaji tinggi tu. Hang tahu tak pasal apa masuk politik, menyertai pilihan raya? Kita guna kaedah muwajah silmiah.
penentangan secara aman. Apa dia? Dia pun tak tahu kupang kali, duk main sembang tu perang. Kan? Tu cerita dia. Lah bila saya tanya 2-3 soalan tak boleh jawab, dia pun selfie dengan aku. Buat kenang-kenangan. Nah, orang yang pernah perang kata betul ya saya. Terus duduk takbur lah. Tak pernah tengok peluru, terus duduk sembang. Nah, dia bukan teroris. Nah, dia ni pejuang. Saya sedih tu. Saya tengok sahabat gambar dia keluar. Nama dia Abdul Samad. Nah, Ustaz Lutfi Arifin, kenal tak? Kuala Ketir. Ustaz Lutfi ni duk jaga dia kena bom. Kena tembak. Lepas tu Ustaz Lutfi pula syahid, masya-Allah. Kan? Sebab tu dulu tuan-tuan, hak mana balik daripada Pakistan semua kena tangkap. Saya nak abang terang, memang betul tuan-tuan. Nah, mengaji Pakistan, depa training perang. Aku tengok gambar tu. Macam ni lah. Dia tunjuk, memang kami buat train. Latih rakyat bagi berani. Kita mana ada perang, ada angkat M16. Nak angkat raket tenis pun berat. Nak perang, sikit-sikit perang. Aduh. Kan? Tuan-tuan pernah tak polis main kepung tuan-tuan? Ni Atuk Syekh ni. Ni. 7 terak main kepung. Aku sikit pun tak lari. Punya hebat. Siapa? Nak lari apa? Kena kepung lah. Sampai yang tu pun tak reti jawapan. Aku tunggu je lah. Aku kata malam ni sah kena. Dia punya duk main tuan penceramah, tolong berhenti ceramah. Saya lawan dengan dia sampai pukul 12 malam aku ceramah. 10 minit saya kata. Dia kata tak apa 10 minit. Saya ida main pula 10 minit lain sampai pukul 12 malam. Tu zaman Mahathir dulu lah. Nah, saya kenal sekali di Bukit Katil, Melaka. Di Beranang, sempadan dengan 9 Selangor. Ceramah agama di luar markas. Polis mai tarik habis. Waya-waya tak bagi saya ceramah. Dan tu dia main 2 terak. OCPD semua turun. Dia kata sebab tak ada permit. Tak apa, saya kata Datuk Tuan, saya nak ceramah dalam markas. Dalam markas, hak saya selaku warga negara Malaysia. Ini bangunan kami. Kan? Kami pun masuk. Hari tu masa buat di luar markas tu ada 2 orang. Bila polis mai cerah tinggal 100. Hari tu popok ni. Tu nak perang tu. Sate banyak tak habis malam tu. Tak sadar sembang lah. Kalau tuan-tuan tak pernah lalui macam ni, tak sadar sembang kemas. Saya lalui dah. Kan? Saya benar. Polis Bukit Aman telefon, suruh pergi balai polis. Bagi keterangan. Relax. Tapi ketak lah. Kau dapat tabuh ke apa-apa. PPP kawan yang nak interrogate saya tu pun, nak soal siasat saya pun kenal saya. Sanggup Ustaz? Dah bagi salam, tak payah duk tanya banyak lah. Dah kenal lah. Saya tanya, entah ada tu nombor telefon saya? Ada Ustaz. Ustaz yang terkenal saja, macam aku ni lah. Saya kata tu yang aku pun segan nak tukar nombor telefon. Kenapa? Kesian esok hampa cari tak jumpa. Mana? Kan? 45 minit soal siasat, bagi keterangan. Ceramah apa? Dengan Syarkawi. Ni Syekh Yasin mungkin tak? Dia cari penceramah, dia mungkin tak? Relax. Perang. Tak ada sembang kari. Kan? Tak pernah tengok peluru lagi. Takat tengok TV semangat. Kalau betul-betul perang, kan? Tengok peluru main macam hujan macam mana. Ni semua ni buat mengarut. Allah ajak, ulama ajak kita menentang secara aman. Tu masuk politik. Kalau takdir Allah Ta'ala lah, takdir kita bukan tahu tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang cakap macam kita tu Tuhan. Masuk politik Ustaz, kita masuk pilihan raya bila nak boleh buat Islam? Sebab di Malaysia ni kalau kita nak pindah sebarang undang-undang ke apa, ke akta apa bala ke, dia kena ada 148 ahli parlimen.
2/3 majoriti baru mudah. Kita guna otak kita, Pak Haji. Kita tak tengok hadis. Tu yang susah tu. Hadis bagi tahu ada masa ketika Islam menang dengan pertolongan orang bukan Islam. Awak tak pergi baca hadis tu. Tuan-tuan pergi cari jilid 1 hingga 4 hadis kitab Imam Muslim, hadis ke-89. Pergi cari Ustaz. Tak ada, saya bagi RM100 kat Ustaz. Kalau ada, Ustaz bagi RM1000. Kita duk fikir otak kita. Hak memenangkan kita, hak mengalahkan kita Allah Ta'ala. Mana dalam Quran pula? Ali Imran 140. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah kami pergilirkan hari kemenangan itu di antara manusia. Hadis kata, ada masa ketika Islam menang dengan pertolongan bil fajir. Fajir ni orang kafir, orang fasik, orang zalim, mereka pun bagi sokongan kepada Islam. Pasal apa mereka sokong? Mungkin mereka juga ada agenda tertentu. Yang penting Islam menang. Awak kita tak yakin lah tau. Syekh, boleh kan? Nah? Itu cerita dia. Nah? Kita semua macam kita ni amboi. Tuhan reti semua. Tuhan nak bagi Islam menang. Tengok suratul Anfal, Ustaz. Suratul Anfal, surah ke-8 ayat 10. Kemenangan itu dari sisi Allah. Dia nak bagi kat siapa, macam mana cara nak menang, itu hak dia. Tengok kami di Kedah, tak gaduh. Tebuk atap pun tak, tebuk kapal datang jadi kerajaan. Tak tebuk apa kan? Hak pusat ni tebuk atap. Kan hak pusat ni. Tebuk atap Perikatan Nasional, kerajaan tebuk atap. Apabila kami tebuk atap, hampa tebuk kapal, orang tua tu tebuk kapal ni karam. Dia pandai, dia pakai pelampung siap-siap lah. Kapal dia karam, dia timbul. Maklumlah pejuang. Kan? Ada Ustaz ayat tu, ayat 10 Al-Anfal. Kemenangan itu di sisi Allah. Dia nak bagi kat siapa, macam mana, bila. Awak kita tak percaya kekuasaan Allah, pelik. Kita rasa kita hebat. Strategi kita yang memenangkan. Ni semua syirik, tuan-tuan. Boleh Pak Ji? Tak payah perang. Masuk pilihan raya dulu. Takdir satu hari ada 150 kerusi. 2/3 majoriti. InsyaAllah boleh buat macam-macam. Cara. Lah tu macam nak kata lah. Hak menang pun kerusi tak banyak, hak kalah pun tak banyak. Kan? Kau ni 113, kau ni 109 lah jam. Esok pilihan raya pula kau ni pula 109, kau ni 113, tebuk kapal pula. Duk lawan tebuk tu lama-lama gila babi habis macam tu kan. Aduh, sabarlah 2 tahun lagi kita masuk pilihan raya. Kan? Duk main abang saya Mahathir kata Kak Anwar Ibrahim sedap. Pergi lah, pergi balik lah. Mana hang ada kerusi banyak tu? Dia kata, loh, orang tua ni pun satu hal. Dia tak pergi tengok di rumah Anwar, kerusi orang menikah banyak. Dia nak buat kahwin anak dia. Kan? Dia ada 150 kerusi bah. Dia kehormat. Nah, kelisakan lah mereka. Tak ada lah, tak ada ubat dah. Dia tak boleh berlakon. Tuan-tuan, saya ada dalil Quran. Tuan-tuan dengar nah. Tuan-tuan dengar lelok. Pasal apa umat Islam ni berpecah? Dalil pertama Al-Baqarah 137. Punca dia daripada ayat ni. Fa in amanu bimithli ma amantum bi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Al-Baqarah 137 Ustaz. Maka sekiranya mereka beriman sebagaimana kamu beriman, sesungguhnya mereka adalah golongan yang mendapat petunjuk. Wa in tawallaw, dan sekiranya mereka berpaling, tak mau cara hampa punya beriman, hampa nak ikut Quran hadis dia, kami tak mau, nak ikut pun sikit-sikit. Fa innama hum fi shiqaq, maka hanya saja mereka dengan kamu dalam perpecahan. Tu pencah. Itu satu. Kumpulan A nak ikut Quran hadis sepenuhnya, nak amal dengan ajaran Islam sepenuhnya. B dia amal juga tapi tak mau sepenuh, pecah. Lepas tu B ni
Habib ni, dia sama-sama dia bom pecah. Ni Tuhan sebut. Tu yang nak clear tu. Ada yang tak mau dah Anwar Ibrahim sebab dia tidak afdal. Jadi apa nak bagi? Syafi'i afdal. Kan? Nampak? Kan? Allah Syafi'i afdal tu tak ramai. No? Anwar Ibrahim walaupun kita tak setuju dengan dia, tapi di mata dunia ni dia pemimpinnya hebat, tuan-tuan. Terkenal worldwide. Kan? Orang kenal dia. Syafi'i Allah. Imam Syafi'i tak payah lah. Ni Syafi'i bedai. Allah jam. Nah, dia berkeli pula sama-sama dia. Kan? Satu kumpulan tu dia perpeli pula Anwar Ibrahim. Cukuplah, jangan duk berangan sangat nak jadi Perdana Menteri. Siapa dia kata tau? Adalah dua orang Melayu seorang, Cina seorang. Tak ingat nama-nama mereka. Kita tengok Quran. Sad Ustaz, surah ke-38 ayat 2. Ustaz ada tafsir Profesor Mahmud Inus, Ustaz pergi cari. Muka surat 667. Allah sebut. Tadi dia pun berpecah dengan beriman. Ni dia sama-sama dia pun berpecah. Ni macam Perikatan Nasional ni. Tak maaf lah masuk politik, mesti nak habis lah. Kan? Ni Perikatan Nasional. Bergoncang lah. Pasal apa? Tak mau ikut Quran lah. Tuhan sebut balil ladina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Tuhan sebut bahkan mereka yang tadi yang berpecah dengan golongan beriman, dia sama-sama juga sombong, tak mau menerima kebenaran petunjuk Al-Quran hadis, dia juga sama-sama dia berpecah. Sila rujuk tafsir Profesor Mahmud Inus, muka surat 667 surah ke-38 Sad ayat 2. Macam boleh? Mantap tak? Siapa kata tak mantap, bulan depan main ganti aku. Kod lama nak cuba tengok. Aku nak tanya soalan tengok. Kan? Ni semua bukan kita duk cari jalan nak berlepas diri. Islam ajak lama dah. Kita tak tengok Quran. Kita baca ya, tak tengok tafsir, tak tengok huraian ulama. Macam clear? Clear Ustaz lah? Bulan depan umur panjang kita buat kuliah tafsir hadis. Tajuk pertama bulan depan, hakikat hidup Muslim. Lepas tu main pula kehidupan yang sempit. Dia ada satu tajuk Ustaz ni. Tu bahagi 12 berapa tahun? Dekat 8 tahun. Lagi lama pada kitab ni nak habis. Kan? Kita bagi dari Quran hadis. Jadi cerita dia macam tu tuan-tuan. Baik. Ini tak boleh. Memang menyalahi, bahkan mengundang bala. Kita mengaitkan seseorang semata-mata kerana nak menjatuh atau nak mematikan dia punya karier politik. Tak boleh. Gentleman, masuk pilihan raya. Betul Pak Ji? No? Masuk. Kita ceramah, kita kempen, jangan fitnah. Menang dengan fitnah, Tuhan pun tunjuk di dunia tak tahan lama. Dia tak? Tuhan 90 juta fitnah makan rasuah 90 juta. Ada bunyi. SPRM kata tak berlaku. Tuhan nak tunjuk Pak Ji, no? Dia pun tak tahan lama 22 bulan. Lok keli zakana sama-sama mereka pula tu dia gitu gini. Saya minta ya Allah hancurkan daripada sehancur-hancurnya. Tak amin pun. Nampak ni belah mana? Tu cerita dia. Tak ya, memang tiap malam yang tu saya minta. Ya Allah hancurkan Yahudi, Nasrani, musyrik. Lepas tu kau rengkeh habis bateri habis. Tiap-tiap malam saya tak mohon tu kan, insya-Allah tiap-tiap malam saya doa macam tu sejak tahun 2018 sampai lah. Sampai saya Allah bagi peluang pergi buat umrah, dapat solat 2 rakaat di Hijr Ismail pun, yang itulah doa saya. Ustaz pernah dapat Hijr Ismail? Semayang 4 rakaat 2 lah. Tak boleh tengok. Dia kalau lama-lama nak sujud lama tak boleh. Pasal apa? Dia duk pijak kepala. Kan? Tak apalah, kita anggap pijak kepala tu malaikat ke wali jadi. Doa tu dia. Doa pun sambil diri. Tak boleh nak duduk lah. Orang punya ramai. Kan? So takutlah tuan-tuan berjuangnya. Kalah menang ketentuan Allah. Kalau takut saya tak cakap nada ni. Kan? Saya niat elok-elok, saya memperjuangkan agama Allah. Takdir orang bunuh saya, mudah-mudahan syahid. Kalau di dunia orang tak iktiraf syahid, tak apa syahid di akhirat. Lorak apa?
Dia ada syahid dunia, syahid akhirat. Nah, itu cerita dia. Nabi menyuruh kita menutup keaiban diri sendiri dan orang lain. Sebab tu kita pun tak boleh cerita benda-benda yang tak elok. Suami isteri ni, apa yang dia tahu tentang suami dia, tentang isteri, jangan duk cerita ke orang. Kan? Islam tak benar. Nampak tak? Begitu je, apatah lagi nak mengaibkan orang dengan fitnah-fitnah ni, memang tak betul lah tu. Nah? An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man satara musliman satarahullah yaumal qiyamah, rawahu Muslim. Siapa yang menutup keaiban seorang muslim di dunia, Allah akan menutup keaibannya di akhirat kelak. Dan saya kata tadilah tuan-tuan, kalau Perikatan Nasional nak selamat, kena ikut Quran Sunnah. Kalau tidak, hampa pelailah sama-sama hampa punya duk ada gitu begini dia apa duk cari apa ni kan. Kita nak selamatkan Islam. Nah, lepas tu bila Islam memerintah, wajib berlaku adil terhadap bukan Islam. Tu yang kita tunjuk tu. Kalau kita tak boleh tunjuk lagi kita belum pemerintahan Islam ni duk main isu. Nah, zaman PH judi 8 kali dah sebulan, main PM nak jadi 22 kali. Tu dia. Nah, cerah masa depan Yasin. Hang setuju tak tu? Nah, Tok Lebay ni pakak sengak habis. Dengan aku dihantam dalam Facebook. Hari semua. Ceramah kemana? Jawab dia kata. Dah. Boleh jawab, tak ada masalah mah. Aku bukan menteri. Nanti malam Menteri Agama jawab. Kita sedang menanti jawapan dan penjelasan daripada pihak Kementerian Kewangan. Dan kita akan membantah. Nampak tak? Susah tuan. Belum dapat kuasa, itu haram, ini haram. Dapat kuasa, senyap tu. Dia pakai tokok tutup lebay tak boleh pakai. Hak tok lebay tak boleh pakai ni lah kelapa sawit naik harga. Tidak. Tok lebay tak boleh pakai lah dunia iktiraf menteri apa? Sekitar alam. Tidak. Tu cerita. Kena kembali pada Quran Sunnah ni, duduk dalam PN ni. Saya sebab tak ada peluang lah, peluang memang aku cakap kepada pemimpin tu. Nak takut apa? Kita ada dalil Quran hadis, nak takut apa? Itu cerita dia. Kalau tidak, nasib kita lah, nasib Islam tuan-tuan. Dah elok-elok dah. Yang Ustaz buka Suratul Hajj, surah ke-22 ayat 52. Saya nak peringat tuan-tuan, bukan soal parti politiknya, rumah tangga kita ke apa pun. Bila kita ada cita-cita yang baik, hajatnya apa, hasrat yang baik, syaitan dia main peranan nak memporak-perandakan supaya cita-cita hasrat yang baik itu gagal. Kita tak mau tengok Quran tu masalah. Ada Ustaz, hujan lah, hujan elok, kita pergi sampai pukul 11. Boleh Main sampai pukul 11? Main tunggu, saya pun nak balik. Wa ma arsalna min qablik min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqasyatanu fi ummiyati. Kita tengok Ustaz, betul dah Ustaz? Tak gua. Nak kata saya tak betul ni lah. Ada dalam Quran. Ingat, saya dah sebut dah, bukan senang tuan-tuan. Kita nak menyatu padukan umat Islam yang begitu lama berpecah belah. Ni syaitan ni dia tak duduk diam. Dia cucuk sana, cucuk sini, tengok perak, tumbang pula. Penjatuh kawan sendiri pula tu. Haduk geng sendiri pula tu. Nah, minta maaf lah, kita cakap banyak, orang kata kita ni pula kan. Sedang dirilah. Nah, hampa bukan ada kekuatan dah. Kan? Kalau tak bergabung, jam lah. Kita hanya bergabung kerana nak selamatkan Islam, bukan Melayu. Takkan kita tak baca akhbar 22 bulan hampir 10 bilion tabung haji kerugian. Betul tak? Betul tak Syekh? Tak baca? Baca Pak Haji? Tak baca pun. Pak ini yang tak ambil tahu. Duit tak ada pun tabung haji. Tu tak apa peduli dengan aku, ada banyak 3-40 juta rupiah. Kan? Tu cerita dia. Baru 22 bulan weh, parti lah ni. Kena 22 tahun. Dia hilang Islam tak kenal dah Indonesia. Mereka dapat sokongan Yahudi, Kristian, dia tak ada apa. Selalu gelilah, selalu tamak dengan kuasa.
Nah, tu orang panggil muafakat. Ni muafakat tiknya apa? Katalah kita ada orang muafakat. Nah, parti A, parti B. Itu dikatalah di parlimen ni ada 4 kerusi. Parlimen satu 4 kerusi kan. Saya nak ambil semua. Itu orang panggil muafakat ke tu? Itu orang panggil kepala bapak. Parlimen Tuhan tutup. 2-4 Tuhan sapu. Ni bukan muafakat. Dia tak? Muafakat kan tak? Satu untuk kau, satu untuk aku. 2 untuk kau, 2 untuk aku. Tu pun dia komplain lah. Tidak adil. Engkau punya tinggi, aku punya rendah. Mana aku tahu kau yang kasih. Dia atok duit dia, kau tu tak atok. Dia bagi lembu dengan kambing, dia dapat kambing juga. Jual kuat kambing. Ini tidak adil. Engkau punya besar, aku punya kecil. Mana aku tahu kau yang kasih. Dia kata dia bagi sendiri pun dia tarik kambing kat dia. Dia bagi tali tu, tak ramai tak tengok. Cerita piramid ni boleh bawa dalam kehidupan tuan-tuan sungguh. Jenis tamak-tamak ni belajar untuk satu untuk kau, satu untuk aku. Itu betul lah adil. Baik. Siapa yang menutup keaiban seorang muslim di dunia, Allah akan menutup keaibannya di akhirat kelak. Ingat ayat tu sana, Al-Hajj 52. Bila kita ada cita-cita hasrat yang baik, bukan mudah. Syaitan pasti main peranan nak menggagalkan segala cita-cita dan hasrat yang baik tadi. Tu dan Quran. Tuan-tuan saya buka sekolah dah 11 tahun. Allah, kita nak bagi yang terbaik tuan-tuan. Ada ya. Pasal saya ingat ayat tu kan. Ini mainan syaitan. Kan? Kita bagi nasihat. Berantakan juga dulu. Syaitan mana boleh duduk diam. Tambah sekolah agama lagi syok. Hak mak kerja tu semua faham agama, lagi dia cucuk lagi kuat. Akhir sekali, larangan ini juga terbatut dalam Quran. Surah apa? Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak bersangka buruk yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Sangka buruk tak boleh. Dan janganlah kamu mengintip. Ni antara tak boleh. Apatah lagi tuan-tuan tentang sangkaan. Dengan Tuhan jangan sangka buruk. Sebab Tuhan tak pernah buat zalim kat kita. Ana inna dhanni 'abdi bi hadith. Aku mengikuti persangkaan hamba aku. Aku buat macam ni, ada nak selamat tak? Ada nak kan? Yakinlah selamat kan? Aku ikut Quran ni selamat ke? Kehidupan aku esok. Tu bila duk sangka buruk tak berjaya, melalah tinggal. Saya cakap melalui pengalaman tuan-tuan. Allah uji saya 7 tahun selepas saya berhenti kerja. Masuk pondok, keluar tu kerja di sekolah yang gaji pun RM1. Memang dia main, syaitan ni main. Dia main pula kata kat kita, itulah aku dah abad kat hang dari dulu. Hang saja kata pungkuk pergi berhenti kerja. Saya kata dia kepala bapak hang. Dia lari. Dia nak bagi kita hilang semangat. Tak yakin dengan janji Allah. Tapi dah kita pun alhamdulillah, Tuhan bimbing, kita teruskan perjuangan sampai jadi macam ni. Dah jadi macam ni, orang jadi pula. Pasal apa? Nama ada dalam Google. Hampa tak ada. YouTube lama-lama ceramah. Kan? Itu cerita dia. Bukan mengaji tang mana apa. Kepala bapak hang tak mengaji tang mana. Kalau aku tak mengaji, aku boleh ke hujah Quran hadis begitu lancar? Dia tak? Hampa tak boleh, hampa duduk diam sudah. Buat takak hampa boleh. Aku pun bukan mengerti ke semua. Dia tak? Ni iri hati ni tak habis-habis. Ni tak boleh kita sangka buruk dengan Allah, sangka baik. Kerana Allah mengikuti persangkaan hambanya.
Nah, saya senang tuan-tuan, bila main iblis duk main dalam, berbolak-balik dalam hati kita, Pak Ji. Saya menjawab kat iblis satu, selama ni Allah tidak pernah menzalimi aku. Dia lari. Kalau Allah buat zalim, saya tak jadi macam ni, tuan-tuan. Dia lah. Dia bagi sihat, alhamdulillah. Kan? Bulan lepas sambut hari lahir, Sana Helwah yang ke-66, mak ayah tak hantar berucapan tu. Ini satu kezaliman terhadap ustaz. Hantarlah happy birthday ustaz. Tuhan beri sihat, buat kerja agama, terlibat dengan perjuangan Islam. Tak apa, ini ada jawatan pula di Kedah ni. Oi, ahli lembaga pengarah. Fush. Hampa ingat lembaga hitam ke aku? Ahli lembaga pengarah Yayasan Islam Negeri Kedah. Kemat. Tu. Nak memajukan Yayasan Islam Negeri Kedah. Jatuh keadaan Kedah, aku pun melawai sekali lah. Sebab apa? Yang ni pelantikan politik. Saya tak mahu pelantikan tu, tapi dah tanya-tanya, ustaz boleh main peranan juga, tak apalah. Di antaranya tuan-tuan, peluang dakwah terbuka luas. Dulu kita tak boleh masuk suka hati. Lepas ni insyaAllah mungkin keluar ke radio pula ni, daripada tengah tok. Radio Kedah FM. Sama-sama kita pada petang ini, Ustaz Troy. Saya pegang mikrofon, kepala bapak Troy. Satu Malaysia dia. Silat, cuk. Aku terlupa ingat kau. Apa aku terus orang masjid, rupanya live radio. Pasal itu saya terima, sebab saya nak bagi juga saham saya untuk Islam, nak berdakwah, nak ajak rakyat ni Kedah kepada Islam. Kita ada hujah, kita ada dalil. Biarlah orang kata angkat diri apa, kalau hangpa usah kemai-mai tunjuk dalil hangpa hebat. Kan? Kita awal-awal kita kata kita tak angkat diri, dan kita mengaku semua ni anugerah Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa-apa yang ada kepada kamu itu daripada aku. Tak ada ayat tu, surah ke-16 ayat 53. Cuba Ustaz cek tengok. Betul tak? Surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Dan apa yang ada pada kamu itu datang daripada Allah. Aku yang bagi ni. Hang hebat, hang boleh ingat tu, aku bagi. Hang kaya, aku bagi. Hang miskin, aku bagi hang miskin. Ada Ustaz? Tak ada. Mak nganggu, Ustaz tak nganggu. Ayat 53 ada tak? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Ada. Ustaz saja nak kena aku ni. Ini pun satu kezaliman terhadap Ustaz. Cuba dengar ni, jangan sangka buruk tuan. Bila main tuan-tuan, ini syaitan ni. Ingat ni tu, selama ni Allah tak pernah menzalimi aku. InsyaAllah dia lari. Dia mana mau kita beriman pada Allah. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Jangan duk mengintip, nak cari kesalahan orang, nak dedah, dia tak bagi. Kecuali sekali lagi saya nak kena baca tak jelas. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu patuhilah larangan-larangan tersebut dan bertakwalah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihani. Al-Hujurat ayat 12. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menutup segala kesalahan dan keaiban kita. Betul? Tuan-tuan, masa silam kita dulu orang tak tahu. Ini kata rahmat Allah, dia tutup. Kalau dia buka, Allah, tuan-tuan, malu kita. Tak apalah, kita dah taubat. Taubat pun, wish, hang ni sebelum tahu orang. Kan? Tu Allah rahmat dia. Baik. Tapi ada masa ketika kita boleh dedahkan, tuan-tuan. Jangan kata semua tak boleh. Contoh kerajaan zalim. Kira zalim duk putak belik kencing rakyat, guna wang rakyat sewenang-wenang. Projek 2 juta bagi jadi 4 juta. Yang ni boleh dedah, tak berdosa. Ini dia. Ni tafsir Izzanuddin Hamidi, muka surat 140, surah keempat ayat 148 An-Nisa, Ustaz. Tak salah, tuan-tuan dengar sekali lagi, siap dengan tafsiran. La yuhibbullah al-jahra bis-su'i minal qaul illa man zulim.
An-Nisa 148. Tafsir Zainuddin Hamidi ni tak ada dah dalam pasaran. Saya ada, di rumah saya ada. Saya ada 2. Satu bagi kat sekolah, satu untuk rumah. Saya pun tak pergi dah Ustaz ni. Ceramah di Selangor. Pergi angkut barang lah. Nak pergi ceramah apa? Masjid 6 orang boleh semayang. Nak khutbah 6 orang. Aku pun tak pergi nak cakap apa. Celah-celah tu pula tak gitu. Iman Cirit pula tinggal 5. Kan? Hak 5 tu pula. Hak tu dengar khutbah 2 orang sat-sat bangkit pergi belayang. Sat-sat bangkit pergi belayang. Kencing tak lawan. Tinggal 3. Hak 3 tu pula sandang kat dinding pakat lena habis. Tu aku khutbah seorang-seorang. Saya kata kat rumah saya, jom kita pergi Selangor, kita angkut barang, bawa balik lah. Tak pergi lah. Tak mau lah. Kalau pergi pun setahun sekali 2. Rumah pun saya bagi balik. Ayat saya baca An-Nisa 148. Allah tak suka perkataan yang disebut secara terang-terang, kecuali yang menyebutnya orang yang kena zalim. Orang yang kena zalim boleh sebut, boleh cerita untuk mendapat pembelaan. Dengar huraian. Dia kata di sini, tuan-tuan dengar huraian dia. Mana dia? Suara-suara yang dilahirkan oleh rakyat yang terinaya, yang dizalimi mengenai tindakan-tindakan yang di luar batas keadilan yang dilakukan oleh pembesar-pembesar negeri ataupun negara, tiadalah boleh dianggap suatu penghinaan atau hasutan, melainkan satu jalan untuk menghilangkan penginayaan dan menegakkan keadilan. Dengar tu Pak Haji. Hak kita dah buat ni betul ya, kan? Pemimpin zalim, cerita dan kuliah, cerita dan khutbah. Pasal apa? Nak menyedahkan rakyat tolak kerajaan ni. Ini bukan hasutan, ini bukan menghina, tapi cakap ada, kena ada fakta. Ni ingat ni ayat ni nah. Kalau anda lagi satu ayat, surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 41. Tidak berdosa. Wala man intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Ayat tu Ustaz. Tidak berdosa. Ustaz tengok mana dia betul tak? Ada makna tu Ustaz? Tak ada. Quran semua. Quran semua. Tengok. Ada. Tu ayat ada. Tak berdosa. Orang yang dizalimi ini mendedahkan perkara-perkara yang berlaku. Kita sebagai ayat boleh. Kita nak selamatkan negara daripada ditipu oleh pemimpin-pemimpin yang rakus, yang khianat. Tak berdosa semua berdosa. Semua mengumpat Asy-Syura ayat 41. Asy-Syura ni surah ke-42 ayat 41. Hadis untuk mengakhiri. Dia kalau Quran saja tak ada hadis cerai kan. Pemimpin zalim macam ni boleh tak kita minta ya Allah bagi mampu cepat sikit? Boleh tak? Loh, hampa ni tak mengaji ya. Boleh. Dengar macam sampai Putrajaya apa? Kuat tu macam ni. Testing. Dengar macam ni. Sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni dia kena tipu dengan seorang wanita. Hilang tanah milik dia. Dia balik ke rumah, dia berdoa. Macam mana? Allahumma in kanat kadhibatan fa amma basaraha waqtulha fi ardiha. Tu dia. Hadis Muslim, bukan hadis Tirmizi, Muslim. Setelah dia kehilangan tanah arwah ni pandai, dia kelentong-kelentong, hakim buat penghakiman, tanah jadi milik arwah. Dia sedih. Sa'id bin Zaid dia balik berdoa, Allahumma, wahai Tuhanku, in kanat kadhibatan, sekiranya arwah berdusta, dia bohong kepada hakim tadi, Allah dia minta apa? Fa amma basaraha waqtulha fi ardiha. Aku minta 2 benda. Pertama, hang bagi buta mata dia. Yang kedua, hang bagi mati dia di atas tanah itu. Sa'id bin Zaid ni di antara sahabat yang mustajab doa. Akhirnya arwah buta mata. Dan kadang buta tu dia duduk berjalan, dia terjatuh dalam telaga, mati dalam telaga. Itulah dalil boleh kita berdoa benda yang tak elok terhadap pemimpin yang zalim. Boleh. Tapi kalau pemimpin duk bagi selang 6 bulan 1,000 takkan nak doa. Ni nak bagi setahun RM30 haram.
Nah, siapa tak puas hati main tunjuk tang mana dalil hangpa lagi mantap. Kita tak kata kita hebat, tapi insya-Allah kita yakin hadis-hadis Muslim ayat Quran dua. Boleh. Apabila kita dizalimi, doalah kan supaya Allah selamatkan Islam dan umat Islam. Nah, jadi cukup pada malam ni. Macam biasalah kalau tuan-tuan nak bantu ada kat kereta tu kan peyek. Main beli peyek tu. Sedap tak main? Oh sedap, kena ulang beli lagi ya. Lepas tu kalau hantar beli, siapa nak beli, aku bawa main kan. Ada kopi goji, ada ubat dia. Malam ni muslimat ada sabun mandi wangi betul, susu kambing, sabun mandi susu kambing. Jangan bimbang bila guna tak bau kambing kan. Bau kambing laki lari kan. Wangi bahang kan. Tengoklah sendiri nak beli tak beli tu pula. Nah, mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu dengan program akan datang. Saya ada banyak tajuk 100 tajuk, dekat 100 tajuk kita ambil, kita bagi mantap sikit apa dia hakikat hidup kita yang sebenar kan. Apa yang dimasukkan dengan kehidupan sempit dan sebagainya. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanakallah, astaghfirullah, lilladzina amanu wa amilus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.